Kisah-kisah yang korang dengar merupakan detik jam 1 pagi. Jangan terlalu taksub dan percaya dengan kisah yang disampaikan. Tiada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua subscriber Generasi Channel dan para peminat rancangan Detik Jam 1 Pagi. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Detik Jam 1 Pagi. Korang semua, sihat ke hari ini? Abang harap korang semua sentiasa sihat dan terhindar daripada jangkitan COVID-19. Baiklah, video kali ini, Abang akan sampaikan pengalaman yang dikongsi oleh Hilman, yang berasal daripada Singapura. Orang jauh ni ya. Abang ucapkan terima kasih kepada Hilman kerana sudi menonton rancangan Detik Jam 1 Pagi ini. Ajak orang Singapura menonton rancangan ini ramai-ramai ya Hilman. Pengalaman yang dikongsikan oleh Hilman ini bertajuk kejadian di Airport Pound. Assalamualaikum abang. Nama saya Hilman dan ini pertama kali saya hantar email untuk berkongsi pengalaman saya di rancangan Detik Jam 1 Pagi. Ini salah satu kes yang mengerikan dalam hidup saya yang saya cuba buang jauh dari fikiran tetapi tetap teringat juga sehingga ke hari ini. Kejadian ini berlaku pada tahun 2015, ketika itu saya sedang menjalani perkhidmatan negara di Akademi Home Team dan kemudian saya dihantar ke Division Polis Trafik. Di Division Polis Trafik ini, saya telah ditugaskan untuk menjaga kawasan yang dinamakan Airport Pound, bersama seorang lagi teman sekerja bernama Abang Joe. Kawasan ini adalah tempat meletak kereta-kereta yang telah terlibat dalam kemalangan di jalan raya. Bukan kereta sahaja, tetapi bas, motosikal, lori, teksi semuanya ada. Abang Joe merupakan pegawai sepenuh masa dan merupakan salah seorang pegawai senior. Dah namanya kisah seram, kejadian ini berlaku sewaktu kami bertugas pada sebelah malam. Di belakang kawasan Airport Pound ada sebuah bangunan yang sudah lama ditinggalkan begitu saja. Tempatnya berkarat, banyak rumput-rumput tinggi, dan amat gelap apabila tibanya waktu malam. Pada malam kejadian itu, saya dan Abang Joe memang sibuk dengan kerja masing-masing, menyiapkan beberapa laporan untuk dihantar kepada pihak atasan. Diam tak diam, telefon di pejabat berbunyi tepat pukul 12.30 malam. Apabila gagang telefon diangkat, saya terdengar suara salah seorang pegawai yang bertanyakan sama ada kami berdua dah pergi meronda atau belum. Saya dengan mata yang sedang melawan rasa ngantuk berkata yang kami belum melakukannya. Pegawai di hujung talian pun berkata, dah pukul berapa ni? Sepatutnya tadi pukul 9 malam korang dah buat, tahu. Pergilah buat jadi boleh cepat-cepat rehat. Saya tengok jam tangan saya, ya Allah sudah pukul 12.30 malam. Saya dan Abang Joe tidak perasan sama sekali kerana kami memang sibuk membuat kerja sendiri. Abang Joe kata pada saya, kau tahu buat tak? Kau tahu mana perhentian yang perlu kita pergikan? Saya hanya mengangguk dan berkata yang saya tahu. Abang Joe kemudian memberitahu saya, okey kau pergi dulu, aku nak ambil pesanan makan ni. Dah habis, telefon ibu pejabat dan beritahu mereka kita dah habis meronda. Saya pun pergi dahulu dengan membawa lampu suluh dan alat yang digunakan untuk merakam setiap kali kami di suatu perhentian. Apabila saya hendak ke kawasan belakang, saya boleh lihat bangunan yang kosong dan gelap yang disebutkan awal tadi. Tiba-tiba, saya terdengar suara perempuan sedang menyanyi gurindam dan datang dari arah bangunan yang sudah terbengkalai itu. Saya berkata dalam hati, tidak mungkin ada orang sebab ini kawasan larangan dan mungkin hanya permainan minda saya sahaja. Saya cuba kuatkan semangat dan sambung meronda tetapi di dalam hati saya seperti dapat mengagak bahawa pasti ada kejadian susulan yang akan terjadi selepas itu. Saya tidak menunggu lama untuk mengalami apa yang saya sangkakan pada awalnya. Sedang saya berjalan, tiba-tiba di depan mata saya ternampak sosok tubuh seperti makhluk chipon sedang duduk di atas salah sebuah kereta yang sudah buruk kerana terlibat dalam satu kemalangan. Saya dengan secara automatik beristighfar. Benda itu melihat dan terus bangun menuju ke arah saya. Saya masih ingat lagi yang saya memekik Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan lari secepat mungkin sehingga terlihat kelibat Abang Joe di dalam pejabat. Abang Joe bertanya pada saya, kenapa kau berpeluh ni, kau lari ke apa? Saya tidak berani untuk memberitahunya apa yang terjadi.
Saya hanya mampu bertanya sama ada makanan yang dipesan telah sampai atau belum. Abang Joe seperti tidak endahkan soalan saya. Dia hanya bertanya, kau tak habiskan meronda? Ni orang pejabat dah telefon dan berkata yang kau belum mulakan rondaan lagi. Saya mengajak Abang Joe ikut saya sekali dan dia bersetuju. Kami berjalan dan meronda di tempat yang saya ternampak checkpoint itu. Abang Joe pula tiba-tiba menegur, wah senyap pula malam ni, selalu di sini ada suara anjing menyalak atau bunyi kriket. Ini tidak senyap sunyi, pelik. Kami teruskan meronda sehingga di satu tempat, tiba-tiba Abang Joe berhenti dan menyuruh saya pusing ke belakang dan pusing kembali ke pejabat. Setelah sampai di pejabat, Abang Joe berkata, Hilman, baru aku tahu kenapa tadi kau berpeluh. Aku pun nampak si dia. Dah, jom kita makan dan lupakan saja kejadian itu. Kami berdua tidak dapat tidur selepas itu. Saya ambil wuduk dan tunggu sampai waktu subuh untuk solat sebelum kami balik ke division masing-masing. Bila tiba waktu pulang, saya sempat menceritakan kepada Abang Joe dan dia berkata, oh aku ingatkan kau dah tahu. Ini bukan kali pertama berlaku. Setiap tahun pasti ada pegawai baru atau yang muda diganggu dan dapat melihatnya. Begitulah pengalaman saya. Terima kasih, selamat tengah malam kepada semua penonton Detik Jam 1 Pagi. Begitulah pengalaman yang dikongsikan oleh Hilman. Kita jangan ingat, Singapura yang pesat dengan bangunan tinggi-tinggi, tiada hantu ye. Jika korang ada pengalaman seram yang nak dikongsikan dalam rancangan Detik Jam 1 Pagi, korang boleh hantar ke alamat email abang, penceritakedah@gmail.com. Ingatlah sahabat-sahabat abang semua, kisah seram bukan untuk menakutkan korang, tetapi untuk menjadikan korang lebih berani. Kisah-kisah yang disampaikan adalah sekadar hiburan sahaja. Jangan terlalu taksub dan terikut-ikut dengan kisah yang disampaikan. Tiada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baiklah, abang undur diri dahulu, kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bye-bye.